Tuan-tuan, pada pagi ini insya-Allah saya nak bawakan kepada tuan-tuan ada beberapa bentuk kesombongan yang dia bukan daripada bentuk perbuatan, dia bukan daripada bentuk percakapan, tetapi dia datang daripada bentuk yang dizahirkan kepada manusia yang Nabi SAW larang dan Nabi tak suka. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan kita, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Di dalam Al-Quran pada surah Luqman pada ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala menyebut ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tu'assir qaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan janganlah engkau memalingkan muka, wala tu'assir khaddaka linnas, memalingkan muka kepada manusia kerana memandang rendah, kerana merasa diri sombong kepada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan Allah Ta'ala sambung, Allah Ta'ala kata, dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi ini marha, dalam hal keadaan sombong. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka pada tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala cukup melarang kepada orang yang ada perasaan sombong. Sama ada sombong tu berbentuk sifat perbuatan dia, sama ada dalam bentuk percakapan dia, sama ada dalam bentuk pergaulan dia, sama ada dalam bentuk pandangan dia, apa jua sekalipun,
yang mai dalam bentuk kesombongan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pada pagi ini insya-Allah saya nak bawakan kepada tuan-tuan ada beberapa bentuk kesombongan yang dia bukan daripada bentuk perbuatan, dia bukan daripada bentuk percakapan, tetapi dia datang daripada bentuk yang dizahirkan kepada manusia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dan Nabi tak suka. Di dalam sebuah hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال أبو ذر خابوا وخسروا خابوا وخسروا خابوا وخسروا خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل إزار والمنان والمنفق صلعته بحلف الكاذب أو كما قال. Hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan, siapa dia Abu Zar Al-Ghifari? Abu Zar Al-Ghifari ni nama betul dia apa dia? Jundub bin Junadah. Dia ni satu orang sahabat Nabi yang daripada kalangan yang masuk Islam awal. Dia ni mai daripada kabilah Ghifar. Siapa-siapa yang daripada Mekah yang nak berdagang, nak pergi ke Madinah, dia akan lalu di perkampungan ataupun di daerah Bani Ghifar ni. Abu Zar Al-Ghifari, dia ni satu orang yang sariqut tariq, penyamun jalanan. Dalam dia duk buat kerja samun, dalam dia duk jadi kepala masam di kawasan kampung dia, kawasan daerah dia, duk halang orang, duk samun orang, duk ambil barang-barang orang. Dia dengar berita, kata ada satu orang lelaki yang dakwah, kata dia ni jadi Rasul. Dia dengan abang dia bernama Unais pi atok kaki bawa perjalanan pi nak tengok siapa yang nama orang yang mai dakwah kata dia ni seorang Rasul. Bila dia dengar Nabi bercakap, dia tengok reaksi Nabi, dia tengok muka Nabi, dia kata betul dia ni seorang Nabi. Tuan-tuan, dia tak cakap banyak, berjumpa dengan Nabi, dia mengucap kepada Nabi SAW, beriman dengan Nabi, dan Nabi bagi tahu kepada dia, hang balik kampung hang. Hang balik kampung hang, hang pi dakwah kepada kampung hang. Sebelum dia balik tuan-tuan, bila dia isytihar masuk Islam, dia pi depan Kaabah. Pada masa keadaan keliling Kaabah, pada masa tu penuh dengan berhala-berhala, Islam masih lagi tak berapa diterima oleh ahli Mekah. Pada masa tu dia dengan hati keringnya pi depan Kaabah isytihar, kata dia Islam. Penduduk Mekah yang bukan Islam pada masa tu pakat pukul dia ramai-ramai sampai pingsan. Bangun dia, sedak dia sebut lagi kata aku Islam, orang pakat pukul dia lagi sampai pingsan. Bangun dia, sedak dia sebut lagi kata aku masuk Islam. Akhirnya sampai dia dipukul lagi sehingga Al-Abbas, sahabat Nabi, pak menakan Nabi SAW pada masa tu pi tengok rupanya Abu Zar Al-Ghifari. Dia kata, hampa tak kenal ke dia ni siapa?
dia ni Abu Zar, dia ni antara pembesar-pembesar Al-Ghifari yang kalau kita daripada Mekah ni nak pergi ke Madinah akan lintas kampung dia. Hampa duk buat ikut dan kat dia, takut-takut nanti ni bila hampa pergi tempat dia, dia nanti buat pula kat hampa macam-macam. Tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari, dia ni bila dia balik ke perkampungan dia, separuh daripada penduduk dia, pengikut dia, berjaya ikut dia masuk ke dalam Islam. Tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari, dia ni tak banyak riwayat hadis. Dia cuma riwayat, sebahagian riwayat kata lebih kurang dalam 12 hadis. Tak banyak. Tetapi jasa dia dalam Islam cukup besar. Dan Nabi SAW pernah sebut satu hadis berkaitan dengan Abu Zar Al-Ghifari. Nabi kata, Abu Zar Al-Ghifari ni, dia ni berjalan seorang diri, mati seorang diri, dan akan dibangkitkan oleh Allah pun seorang diri. Rahmat Allah ke atas Abu Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan, di penghujung hayat Abu Zar Al-Ghifari, dia mati seorang diri. Dia pesan kepada isteri dia, dia beritahu kepada isteri dia ketika mana isteri dia tengok Abu Zar ni dalam keadaan sakit dah, dekat-dekat nak kematian. Isteri dia kata kepada Abu Zar, dia kata, aku menangis kerana hang ni nak mati, bukan pasal hang nak mati, tapi sebab kita ni terlalu miskin kerana tidak memiliki sebarang pakaian, sebarang kain yang nak digunakan untuk kafan. Di hujung hayat Abu Zar Al-Ghifari, dia kata apa? Dia kata, wahai isteriku, baringkan aku di padang pasir. Dia kata, nanti akan ada orang yang lalu lalang di sini, mereka inilah yang akan uruskan jenazah aku. Tuan-tuan, sungguh bila di hujung usia dia, bila dia meninggal dunia, seorang sahabat Nabi lalu di kawasan tu, iaitu Abdullah bin Mas'ud lalu di kawasan tu, perasan kata ini sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari, dia wafat, meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah. Baik. Kata dia, Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Bahkan Allah tidak akan melihat mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Bahkan wala yuzakkihim, mereka ini tidak akan disucikan dosa-dosa mereka. Walahum azabun alim, bahkan mereka ini akan mendapat azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Zar Al-Ghifari, Nabi SAW sebut benda ni salasamirat. Nabi sebut 3 kali. Nabi kata, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Nabi kata 3 golongan yang Allah takkan cakap pada hari kiamat. Allah tak tengok mereka, Allah tak suci mereka, bagi mereka azab pedih. Nabi ulang 3 kali. Faqala Abu Zar, khabu wa khasiru, khabu wa qasiru, khabu wa qasiru. Bila Abu Zar tengok Nabi dia ulang 3 kali, Nabi ulang tu tanda kata teruk sungguh golongan ni. Abu Zar Al-Ghifari dia pun kata, dia kata apa? Menyesallah dan sangat rugilah depa ni. Abu Zar kata, rugilah, menyesallah depa ni sebab Nabi ulang 3 kali. Bila Abu Zar dengar Nabi kata macam tu, maka Abu Zar tanya, manhum ya Rasulullah?
Manhum ya Rasulullah? Abu Zar tanya, siapa depa ni ya Rasulullah? Yang rugi, yang menyesal depa ni siapa ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama, Nabi kata al-musbilu izarah. Nabi kata yang pertama adalah orang yang melabuhkan kain dia dengan niat sombong. Orang yang dia pakai pakaian labuh, yang dia pakai jubah labuh, pakai kain tu kain dia labuh dengan niat sombong. Maknanya apa? Orang yang sombong. Tuan-tuan, zaman jahiliah menjadi kebiasaan bangsawan jahiliah pada masa tu nak menunjukkan kesombongan dia, nak menunjukkan harta kekayaan dia, nak menunjukkan kemewahan dia dengan cara melabuhkan pakaian. Kalau berjalan ni meleret habis, tarik habis segala benda duk ada kat atas jalan tu. Nabi SAW larang perbuatan ni. Nabi kata al-musbil izarah, orang yang melabuhkan kain dia tu dengan niat sombong. Kemudian kata Nabi SAW, golongan yang kedua al-mannan. Nabi kata golongan yang kedua apa dia? Golongan orang yang suka mengungkit-ungkit. Nabi kata yang kedua adalah orang yang dia suka ungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang dia dah buat. Memang ada hadis beberapa orang yang dibenarkan mengungkit. Antaranya mak ayah ungkit jasa dia kepada anak-anak, itu dibenarkan. Tetapi bagi orang awam yang dia buat kebaikan kepada orang lain, dia pernah bagi satu harta kepada orang lain ataupun apa-apa kebajikan yang dia pernah buat, jangan ada niat dalam hati nak ungkit, nak sebut walaupun sikit. Tuan-tuan, malanglah kalau satu orang yang dia pernah infakkan harta dia, pernah keluarkan sedekah dia, pernah mewakafkan satu benda, tiba-tiba duk canang sebut, dia kata van ni akulah yang sedekah. Oh, dia kata kerusi ni akulah yang bagi. Ni dia kata masjid ni akulah yang bagi duit, kalau tak ada duit aku ni. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Asalnya pahala besar di sisi Allah. Oleh kerana dia Al-Mannan, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tak pandang dia, tak bercakap dengan dia, tak membersihkan dia, bahkan mendapat azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mufiq sil'atahu bihalfil kazib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang ketiga apa dia? Golongan orang, mana-mana orang yang jual barang, Nabi kata. Yang mana yang dia jual barang ni, dia jual dengan bersumpah, dengan sumpah bohong. Dia jual barang, dia bersumpah dengan sumpah bohong. Dia kata apa? Dia kata barang yang saya jual ni elok, dia kata. Yang ni import punya mai, dia kata elok, dia kata setakat lah ni tak ada siapa lagi yang beli yang komplain kata tak elok. Walhal dia tahu kata barang ni ada efek yang tak elok, ada benda yang tak elok. Pernah beberapa orang report kata benda ni ada masalah, dia tipu. Maka kata Nabi, orang yang macam ni pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan azab kepada dia. Allah tak bercakap dengan dia, bahkan Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa dia. Tuan, sebab itu Nabi SAW cukup larang benda ni. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebut daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah, man jarra syai'an khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW sama saja. Nabi kata al-isbalu fil izar wal khamis wal qamis wal imamah. Nabi kata mana-mana orang yang melabuhkan kain dia, dia pakai kain tu saja bagi labuh. Wal qamis, pakaian jubah dia tu jenis fashion labuh. Wal imamah,
ataupun dia pakai serban ni, ekor serban dia ni panjang sangat. Man jarra syai'an khuyala, barang siapa yang Nabi kata yang dia melabuhkan semua tu kerana sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka kata Nabi SAW, hari kiamat esok Allah tak mau tengok muka dia ni yang pakai labuh sangat, jubah dia labuh sangat, pakai serban ni ekor dia panjang meleret sangat. Tuan, hadis ni nak habaq apa? Nak habaq bahawa Allah marah sangat kepada sifat kesombongan. Sama ada bentuk tu dalam bentuk percakapan, bentuk perbuatan, bentuk pakaian, apa jua sekalipun, kalau dalam bentuk kesombongan, Allah tak suka. Sebab itu ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Allah larang kita ni berjalan dalam hal keadaan sombong. Tuan-tuan, pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Satu ketika diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bainama rajulun yusalli musbilan izarah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhab fatawadda. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ. فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه. قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره wa inna Allah la yuqbilu salata rajulin musbil. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bainama rajulun yusalli musbilan izara. Dia kata satu hari ketika Nabi duduk di masjid, ketika kami bersama-sama dengan Nabi duduk dalam masjid, satu orang dia mai ke masjid, dia semayang dalam hal keadaan kain dia ni meleret kena lantai. Isbal, musbil, kain dia ni panjang. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dia habis semayang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kat dia. Nabi kata kat dia apa? Izhab fatawadda. Nabi kata kat dia, hang pi ambil ayat semayang, lepas tu hang mai semayang lagi. Nabi kata kat dia, hang pi ambil ayat semayang, lepas tu hang patah balik hang semayang lagi. Fazahaba fatawadda. Dia pun bila dah Nabi kata lagu tu, dia pun bangkit pi, dia ambil ayat semayang, dia patah balik mai pula. Nabi ulang kepada dia 2 kali, 3 kali. Hang pi, hang patah balik, hang ambil ayat semayang, hang semayang pi. Hang pi, hang patah balik, begitulah keadaan dia. Tuan-tuan, bila sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in tengok apa yang berlaku kepada satu orang yang Nabi ulang-ulang sebut lagu tu, maka mereka pun kata kepada Nabi. Faqala lahu rajulun, kata seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, malak. Satu orang sahabat Nabi dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, malak. Wahai Rasulullah, apa hal ni? Ni apa cerita? Malak ni kalau terjemah dia maksud dia apa? Apa kena dengan kamu ni ya Rasulullah? Begitulah lebih kurang maksud dia. Malak, apa kena ni ya Rasulullah? Apa yang tak kena sebenarnya? Dia ni tadi semayang dah, kata sahabat tu, dia ni semayang dah. Tiba-tiba Tuan suruh pula dia pi ambil ayat semayang, lepas tu patah balik mai semayang, lepas tu pi ambil ayat semayang, lepas tu patah balik mai semayang, semayang pula, ambil ayat semayang pula. Apa yang tak kena ya Rasulullah? Malak, apa yang tak kena? Sahabat ni sebut kepada Nabi. Sahabat ni kata, amartahu ayyatawadda thumma sakkata anhu.
Kamu suruh dia pi ambil ayat semayang, kemudian kamu suruh patah balik semayang, kamu suruh dia pi ambil semayang, kemudian kamu suruh balik semayang. Summa sakata anhu, tetapi kamu tak cakap, kamu tak tegur apa benda yang dia buat tak betul itu. Kamu suruh dia pi, sedangkan kamu diam saja. Kamu tak beritahu apa benda tu. Kemudian kata Nabi SAW, bila sahabat sebut macam tu, Nabi SAW sebut, qala Rasulullah SAW, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izara. Nabi jawab, Nabi kata salah dia ni apa dia? Dia semayang dalam keadaan kain dia ni meleret kain labuh. Wa inna Allah la yuqbilu salata rajulin musbil. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak akan terima sembahyang orang yang kain dia terlalu labuh. Nabi SAW sebut, Nabi kata Allah tak suka, Allah tak terima sembahyang orang yang kain labuh. Sebab tu tuan-tuan, kita dalam bab pakaian, kalau boleh kita jaga, terutama ketika sembahyang kita, bila kita nak sembahyang, kalau boleh usaha carilah pakaian yang kita pakai tu melebihi atas daripada buku lali. Jangan bawah daripada buku lali, biar atas daripada buku lali tak apa. Sebab apa? Kita nak mengambil iktibar daripada hadis ni. Walaupun kita pakai labuh, kita tak sombong pun, tapi kalau boleh kita elakkan. Kita elakkan daripada melakukan perbuatan isbal ni. Sebab apa tuan-tuan? Dalam asar diceritakan, saya pernah cerita kepada tuan-tuan, ketika mana di hujung hayat Sayyidina Umar, Sayyidina Umar jadi imam sembahyang subuh, ditikam oleh Abu Lu'lu dalam keadaan dia pada masa tu sakit. Tengah duk tunggu berita, dia nampak satu orang sahabat Nabi yang dalam keadaan pakai pakaian yang isbal, pakaian yang labuh. Dia masih lagi tegur, dia masih lagi bagi tahu, dia masih lagi larang supaya sahabat ni, jangan kamu pakai pakaian yang labuh-labuh sangat. Jangan pakai yang labuh sangat. Tuan, dalam keadaan sakit tu Umar masih lagi nasihat kepada lelaki tadi. Tuan, dalam satu hadis Nabi SAW menyebut hadis daripada Abdullah bin Umar. Kata dia, Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, jara thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, inna ahada syaqiyya izari yastarqi illa an ata'ahada Allah illa an ata'ahada dhalika minhu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yas'anhu khuyala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, siapa-siapa yang dia ni melabuhkan pakaian dia dengan kerana khuyala, sebab nak sombong, lam yanzurillahu yaumal qiyamah, Allah takkan tengok wajah dia pada hari kiamat. Faqala Abu Bakrin, bila Abu Bakar dengar Nabi sebut macam tu, Abu Bakar dengar Nabi ni duk ulang-ulang, Nabi duk sebut ulang perkataan macam tu, dia pun menaik rasa takut. Dia menaik rasa takut. Dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, inna ahada syiqa, dia kata, di sisi aku ni, dia kata, sesungguhnya aku ni ada dua pakaian. Ada satu pakaian yang pakaian aku ni memang jenis labuh, memang jenis fashion labuh, dia kata. Illa ata'ahada zalika min, yang mana pakaian ni bila aku pakai ni memang jenis meloreh, memang jenis labuh, memang jenis longgar. Kecuali melainkan, dia kata, aku ni nak kena ikat betul-betul, nak kena buat bagi jaga betul-betul, ikat kemas-kemas bagi ketat-ketat, baru okey.
Kalau tidak biasa-biasa ni, memang pakaian tu dia akan meloroi, dia akan jadi labu meleret ke tanah lagu tu. Maka kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Innaka lasta minman. Nabi kata, kamu ni tak buat kerana sombong. Khuyala, Nabi kata, kalau kamu bukan maksud buat tu kerana sombong. Tuan, bukan maksud dia kerana sombong. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada hadis, beberapa hadis yang kita baca ni, boleh kita ambil pengajaran apa? Yang pertama, tuan-tuan, jangan bersikap sombong. Kita manusia ni jangan ada sikap sombong walaupun sikit. Bila-bila masa dalam hal keadaan apa pun kita jangan sombong. Sesombong mana pun kita, akhirnya kembali balik kepada Allah. Harta kita, pakaian kita, kemewahan kita, kekayaan kita, apa jua sekalipun tidak boleh membenarkan ataupun tidak mendapat lesen bahawa kita ni boleh sombong kepada makhluk yang lain ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, daripada hadis ni boleh kita ambil pengajaran apa? Apa benda yang boleh bawa kepada ciri-ciri sombong hendaklah dijauhi. Apa benda pun yang dia boleh membawa kepada ciri-ciri sombong, hendaklah kita jauh. Tak kira ada orang dia sombong kerana pakaian, ada orang dia sombong kerana kekayaan, ada orang dia sombong kerana kecantikan, ada orang dia sombong kerana keilmuan dia. Macam-macam benda, apa jua sekalipun yang membawa kepada kesombongan, mesti dijauhi. Yang ketiga, tuan-tuan, daripada hadis ni boleh kita ambil pengajaran apa? Kalau kita buat satu-satu benda langsung tak ada niat untuk nak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat satu-satu benda ni jangan ada niat untuk nak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah apa benda pun, bila kita buat jangan niat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana sombong Allah Subhanahu wa taala murka. Kerana sombong manusia tidak akan dimasukkan ke dalam syurga, dan kerana sombong manusia akan dihumbankan masuk pi ke dalam neraka. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita dan melimpahkan rahmat kepada kita semua, insya-Allah. Dan mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan kepada kita ini kita jadikan sebagai satu benda yang hanya sebagai wasilah, dan kita senantiasa menjadi orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita terhindar jadi daripada golongan yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.